Kembali lagi kita bersama dalam series Wahid Invest Monthly Update, iaitu update bulanan kita tentang Wahid Invest kita, dan bulan ini telah pun masuk ke bulan 19 ataupun setahun 7 bulan lah kita telah pun melabur. Dan pada bulan ini total amount yang kita telah pun invest adalah RM16,800 ke dalam Wahid Invest ini. Jadi korang mesti tertanya-tanya, adakah kita telah pun mengalami keuntungan yang banyak? Sebab sebulan 2 ini memang kita boleh nampak hampir semua benda meroket ke bulan lah. Jadi kita nak tengok saya untung berapa banyak guys. So guys, kalau korang berminat nak guna Wahid Invest ini, korang jangan lupa masukkan kod ini supaya bila korang daftar nanti, korang akan dapat free RM10 reward. Tetapi kalau korang tak berminat nak alami risiko yang besar seperti di Wahid Invest ini, korang boleh cuba melabur di Huobi, di mana korang boleh dapat 15% dividen menggunakan stablecoin USDT, dan korang boleh dapat dividen 15% di Huobi. Seterusnya korang boleh dapat dividen 8% di Bybit menggunakan USDC, iaitu stablecoin juga. Kalau korang berminat, korang boleh daftar menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. So jom kita tengok berapakah keuntungan kita pada bulan ini. Let's go. Alright, jadi ini adalah data pada bulan lepas 5 Januari. Kita telah pun mengalami kerugian negatif 1,200 dan net deposit kita adalah 16,700. So saya rugi 1,200. So kita cuba fast forward pada bulan ini. Paling yang latest kita akan gerakkan hitam ini dan korang boleh nampak, tada, kita telah pun mengalami keuntungan RM1,000 guys. Daripada negatif 1,200 kita telah alami untung 1,000 dan kita hanya tinggal negatif 200 something lah, and net deposit kita 16,800. Jadi kalau nak gempak, nak sembang kuat kan. Jadi untuk bulan lepas saya telah pun mengalami keuntungan RM1,000 guys. Memang kena buat muka belagak sikit lah, padahal kita masih lagi rugi in total kan. Tapi untuk bulan lepas, month on month kita telah pun untung. Boleh lah kan, kononnya kita nak sedarkan hati kan. Tapi jangan risau, ini adalah long term game. Kita pun baru saja 19 bulan. Kalau orang yang dah start lama ni, mereka gelak tengok kita. Sebab market jatuh gila-gila pun dia orang still untung. Sebab apa? Dia dah join pada harga bawah lagi. So kita baru join, so inilah kesannya. Lambat sikit lah nak profit sebab kita join pada waktu bear market. So bila bull market nanti kita happy lah. So saya punya position adalah 100% US stock, iaitu global stock, dengan ticker code-nya HLL. Jadi jom kita beralih kepada trading view. Nak lihat lah harga stok ni kan. Jadi sekarang ini kita berada di dalam trading view untuk melihat apa yang kita beli di apps Wahid Invest. Kita beli HLL, iaitu Wahid Invest FTSE USA Syariah ETF, dan kita boleh nampak pada sebulan lepas lebih kurang 3 Januari ini memang kita meroket lah, memang straight saja ni kan. Memang ke bulan lah, dan ianya membawa kepada 9% kenaikan lah dalam masa 1 bulan lepas, dan 3 bulan lepas adalah 7.4%. So kalau korang yang baru join sebulan lepas, 3 bulan lepas, korang sebenarnya dah berada di awang-awangan lah. Memang korang berada di syurga. Profit banyak guys. Even ASB kita hanya 4.6% sahaja dividen. Ini korang boleh dapat 9%, which is basically double lah apa yang ASB boleh dapat. So korang boleh nampak lah, ini adalah keindahan korang melabur di stok, di ETF, di mana korang punya return tu memang sangat banyak, tetapi ada risiko untuk floating lah. Jadi di situlah korang punya kebolehan untuk melawan korang punya perasaan rasa nak jual pada waktu dia jatuh. Jadi itu tengoklah siapa lagi kuat, korang punya emosi ataupun korang sendiri yang lagi kuat. So korang decide sendirilah mana yang terbaik untuk korang. Dan apabila kita tengok di stok Apple, kalau korang tak tahu, di HLL ni adalah basket kan. So dia membeli Apple jugalah sebenarnya. So secara tak langsung korang pun menjadi shareholder Apple, dan stok Apple juga telah pun meroket sama gak macam halal ini tadi, cuma yang ini lagi tegak lah. Dia punya percentage dia, kalau kita lihat di sini, 1 bulan lepas stok Apple kita ni telah pun mengalami kenaikan 20% dalam masa 1 bulan, dan 3 bulan lepas adalah 8%. So dalam masa 1 bulan saja mengalami 20%, 4 kali ganda lagi tinggi daripada kita punya ASB. So sebenarnya memang sangat-sangat banyak lah bila kita tengok di Apple. Kemudian mereka juga baru keluarkan mereka punya quarterly earning. Jadi kita lihat di sini mereka mengalami kenaikan lah bila dibandingkan dengan Q3 dan juga Q4. Jadi untuk Q1 ni bila kita compare dengan Q1 juga, sebenarnya dia turun lah daripada 123 bilion kepada 117, dan net income mereka juga turun lebih kurang 4 bilion. Mereka punya profit margin pun turun jugalah dalam 2% gitu. So sebenarnya Q1 ni kira drop lah sebenarnya, walaupun okey sangat. Dan bila kita lihat kat sini pun YTD hijau, banyak hijau lah. Tapi bila compare 1 year still negatif 11%. So sebab itulah kita kena DCA. Dia macam terlalu bercelaru guys. Kejap untung, kejap rugi, kejap untung, kejap rugi. Memang harga stok ni tak relax langsung lah kan. So kalau korang malas nak fikir, korang DCA je lah, iaitu beli sikit-sikit secara konsisten tanpa menghiraukan harga stok tersebut. And then kita boleh pergi ke
Tesla. Dan Tesla ini guys, lagilah gila. Walaupun korang tengok dia macam ni je kan, macam alah, macam tak berapa naik sangat, tapi bila kita tengok harga paling rendahnya adalah sekitar $100 dan sekarang $194. Itu bermaksud Tesla telah pun mengalami 90% kenaikan dalam masa 1 bulan sahaja. 90%, hampir double guys. Jadi kita tengok kat sini lah bahagian performance. Korang boleh nampak nampak 89% guys dalam masa 1 bulan. 1 year hanya negatif 34%, tapi dalam masa 1 bulan mengalami 89%. Dan kita pun menggunakan Wahid Invest. So Wahid Invest pun belilah Tesla ni. So secara tak langsung kita profit jugalah, tapi tak banyak lah. Dan bila kita tengok dia punya income statement pun memang sangat okey. Memang daripada segi revenue pun meningkat, memang consistently menaik, and then daripada segi net profit pun meningkat ataupun maintain, dia tak ada rugi, untung pun naik sikit lah. So memang sangat terbaik lah Tesla ni. Cuma mungkin sebelum ni harga dia terlalu tak masuk akal, memang PE ratio dia pun mengarut, tapi secara sekilas pandang memang dia mengalami downtrend lah daripada uptrend. So sebelum ni nampak macam stagnan, padahal banyak naik ni, tapi sebab apa dia mengalami terlalu kenaikan yang sangat tinggi, dan ini sekarang adalah maybe correction yang telah pun dinanti-nantikan oleh satu dunia. Jadi kenapa dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi macam ni pun saya pun tak pasti kenapa. Mungkin ada orang yang kawal lah harga stok Tesla ni. Terlalu banyak sangat perbezaan, kejap naik kejap turun, yang nombor yang tak masuk akal untuk dunia stok. So kalau korang nak membelinya, korang bersedialah untuk mengalami keuntungan yang sangat tinggi dan bersedialah untuk mengalami kerugian yang sangat tinggi. Mana-manalah korang decide kan. Jadi kita juga nak baca sedikit berita yang terkini lah, iaitu tentang 50% American, iaitu orang Amerika yang income-nya lebih daripada 100k USD setiap tahun. Sedang cerita dia orang punya income 10,000 setiap bulan, gaji dia orang 10,000 setiap bulan pun tak ada duit guys. Ada duit tapi living paycheck to paycheck, maknanya duit masuk terus duit keluar, maknanya dia tak sempat nak pegang pun duit tu. So ini maksudnya tak kisahlah gaji korang banyak mana pun, 1,000 ke 5,000 ke 10,000 ke, korang takkan terlari daripada living paycheck to paycheck. Maknanya ini adalah sikap individu itu tersebut. Gaji besar pun belum tentu korang boleh ada simpanan, sebab ini adalah individu punya behavior. Dan data menunjukkan lebih 50%, memang basically data yang sangat legit lah. Memang benda ini natural dalam kita punya human punya insting. Tapi dikata di sini kenapa ini terjadi, kerana mereka telah pun mengalami suffering daripada high inflation. Dan survey ini telah pun dilaksanakan oleh Lending Club dan juga Payments.com pada tahun 2021. Nombor ini hanyalah 42% saja yang mana gaji mereka lebih daripada 100k tapi living paycheck to paycheck, tapi sekarang telah pun meningkat kepada 50%. Dan paling teruk sekali, 64% daripada US consumer, iaitu masyarakat US, mengamalkan hidup mereka dengan razor thin budget each month. Itu membawa kepada 166 million orang Amerika yang hidup paycheck to paycheck. 64% guys, basically lebih daripada separuh. Maknanya bila korang jumpa orang kat awal, bila korang tengok dia tu, most probably dia tak ada duit lah. Dia orang living to paycheck to paycheck. Walaupun kita tengok data ini di Amerika, di Malaysia juga sama guys, sebab dia orang pun manusia, kita pun manusia, memang sama je. Kita pun barang lah living paycheck to paycheck. Dan even kita tengok tentang Amerika pun, macam saya melabur ke dalam US stock. So memang sangat penting lah kita nak tahu keadaan orang-orang Amerika di sana. Adakah mereka ada duit ke tak nak beli kita punya barang kan, sebab kita beli share, kita dah jadi shareholder. Jadi apabila orang Amerika tak ada duit nak beli barang-barang daripada company kita di US, so ini bakal menggugat keuntungan dan juga dividen yang kita boleh terima daripada kita punya Wahid Invest. Dan survey itu mewakili 8 million guys. Memang ramai lah tu. Data yang saya rasa sangat okey lah, 8 million guys. So dekat sana grocery cost meningkat lebih kurang 12% lah. Dan daripada segi housing, transportation, medical care, survey index telah pun meningkat 7%. So senang cerita, inflasi di negara mereka sangat-sangat tinggi guys. Hopefully mereka berjaya lah untuk recover, sebab kalau tak, duit yang kita invest dalam saham US pun boleh dalam keadaan yang berbahaya. Kerana apa? Kerana kita dapat lagi berita baru, Bank of America CEO kata yang company ini sedang bersedia untuk menghadapi US debt default. Jadi Bank of America sendiri telah pun mengatakan mereka nak bersedia lah. Andai kata US default ke, US barai ke apa ke, mereka dah bersedia. Jadi Bank of America ni adalah second largest bank in the country dan sedang bersedia kerana congressional conflict over the nation debt ceiling. So di negara US mereka mempunyai nation debt ceiling. Kerajaan mereka berapa banyak saja yang mereka boleh spend untuk apa saja political agenda mereka lah. Dan buat masa sekarang mereka telah pun mencapai debt ceiling itu, dan debt ceiling ini sentiasa dinaikkan setiap kali mereka punya perjumpaan. Jadi mereka akan meeting lah untuk sama ada national debt ceiling ini akan ditingkatkan ataupun tidak sebelum summer months. So ini juga adalah benda yang sangat penting lah. Kalau ada kata mereka asyik naikkan saja mereka punya debt ceiling, boleh sampai satu tahap nanti kerajaan tak mampu nak bayar balik, itu kan jadi masalah. Tapi sebenarnya tak ada masalah sangat. Mereka boleh saja print duit tu untuk bayar mereka punya hutang kan. Sebab itulah kerajaan, mereka boleh print duit mereka sesuka hati at the expense of rakyat. Lepas kita juga dapat berita di mana Google juga nak lancarkan
meluncurkan ChatGPT competitor yang dipanggil Bard dalam masa beberapa minggu sahaja. Tapi mereka tak bagi tahu lagi lah bilakah tarikh. Ni saya rasa main tembak je coming weeks. Jadi Google telah pun officially melancarkan ChatGPT competitor mereka yang dipanggil Bard kepada orang-orang early tester lah, beta tester, sebagai pelancaran dalam beberapa minggu lagi. Company ini telah pun mengannouncekan pelancaran Google sendiri punya AI chatbot untuk melawan OpenAI yang sangat-sangat viral sekarang ini. Jadi company ini akan release new conversation AI service called BARD yang sekarang ini akan available untuk trusted tester dan mereka akan bersedia untuk public release. Jadi buat masa sekarang tak ada lagi lah timetable untuk official launch. Tapi buat masa sekarang dia dah test lah. Untuk public kita tak tahu lagi bila mereka nak release. Jadi mereka punya target adalah untuk membuat apps yang boleh melaksanakan benda yang lebih kurang sama sahaja seperti ChatGPT OpenAI. Jadi robot baru daripada Google ini akan boleh untuk generate detailed answer apabila dibagi prompt yang biasa, simple. Seperti apakah kita punya lunch ataupun macam mana untuk plan baby shower kawan. Dan disebabkan kejayaan yang dialami oleh ChatGPT, ini hanyalah sekadar game penungguan masa until company tech firm yang lain akan mula cuba mengikut kejayaan ChatGPT ini. Jadi CEO Alphabet ataupun Google lah, iaitu Sundar Pichai, telah pun bercakap sekarang ini mereka di testing phase. Mereka akan combinekan external feedback dengan mereka punya internal testing untuk memastikan robot AI Bard ini punya jawapan akan mencapai kualiti yang tinggi dan selamat untuk digunakan dalam dunia betul nanti. Lah kita risaukan robot ini jawab entah apa-apa je. Bahayalah kan, kita pula percaya je robot tu cakap apa. Macam kita buka Google, kita pun percaya je Google cakap apa. Lepas tu sekarang AI pula yang jawab kan. Lagilah. So mereka kena test dulu, mereka kena make sure benda ini selamat. Jadi CEO Google cakap sekarang ini di phase testing untuk membantu kami untuk belajar dan mengimprovekan Bard kualiti dan kelajuan. Jadi program ini bakal dipowerkan oleh Google Lambda teknologi, iaitu mereka punya language model mereka. Jadi samalah macam ChatGPT, mereka juga menggunakan language model. Jadi tester yang telah pun mereka pilih adalah sangat-sangat geographically diverse group of people outside of company lagi, yang mana kumpulan-kumpulan tester, beta tester ini akan membantu untuk improve dan menolonglah untuk memahami bagaimana regular user akan menggunakan AI services dalam dunia betul. Mereka memang menggunakan testing yang sangat real, sangat diverse, sangat betul, memang sangat okey lah. Jadi kita hopefully ada bersaing lah. Sebab Google kita dah biasa guna, so kalau nak tambah lagi satu servis ataupun dia buat free saja Google, dia boleh masukkan dalam mereka punya Google search box ataupun buat dua box kat sebelah Google search tu, memang mereka boleh sangat buat, nak tak nak sahaja. Kalau ikutkan memang Google ni dah lama lah dah acquire AI punya company semua, cuma mereka tak berani nak pull the trigger sebab mereka risau lah benda ini tak siap ataupun boleh mengakibatkan banyak kesan buruk dan mereka tak bersedia. So dengan adanya kompetitor, jadi mereka pun dah boleh lah pull the trigger dan ride the hype train. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Itu adalah update saya tentang Wahid Invest. Selama 19 bulan saya telah pun melabur ke dalam Wahid Invest ini. So kalau korang belum lagi ada akaun Luno, guys, kat sini saya nak cerita macam mana korang boleh dapatkan duit RM75 dengan hanya hujung jari saja guys. Sangat mudah, sangat simple. Korang duduk pun boleh buat duit. Cuma dia ambil masa 30 hari lah. Caranya adalah sangat mudah, di mana korang boleh daftar Luno. Luno adalah sebuah crypto exchanger, tempat untuk korang membeli kripto. Tetapi mereka sedang memberi reward RM75 guys pada mereka yang baru nak daftar Luno. So kalau korang tak ada akaun Luno, korang boleh daftar Luno sekarang juga guna link yang saya letakkan di bahagian description. Dan jangan lupa masukkan kod ini supaya korang dapatlah free reward RM75 ini. So seterusnya adalah korang perlu deposit RM260 dan belilah apa-apa saja kripto. Tapi nak senang, korang beli saja Bitcoin sebanyak RM260 and then korang hold selama 30 hari. Korang akan terima free reward RM75 setelah 30 hari tersebut. So dalam masa sebulan korang telah pun mengalami keuntungan 30% daripada korang punya modal guys. Semuanya di hujung jari sahaja. Tapi korang kena adalah duit RM260 ini. So guys, saya rasa memang sangat-sangat rugi lah kalau korang tak utilize opportunity yang sangat mantap seperti ini. RM75 guys, siapa nak bagi guys, free money. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.